KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Lokman Hakim. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan syariah tingkatan 4 dan seronoknya kita akan bersama dengan seorang ustazah yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Macam biasalah, jom lihat profil ustazah kita hari ini. Bersama dengan kita hari ini Ustazah Siti Rahmah Syahbudin. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Hakim, apa khabar? Alhamdulillah saya pun sihat Ustazah. Baik Ustazah, saya seronok bersama dengan Ustazah hari ini dan lagi seronok kita bersama juga dengan murid-murid yang lain. Boleh ke Ustazah perkenalkan kepada kami Ustazah semua? bawa anak murid Ustazah ni. Boleh Ustazah. Ya, kawan-kawan Hakim ya. Ya. Okey, mari kita berkenalan. Bersama kita yang pertama anak murid Ustazah Nur Farihan Najwa. Lambai sikit Najwa. Okey. Okey, yang kedua Hesa Sarah. Lambai sikit Hesa. Yang ketiga Tengku Imran Radi. Lambai sikit Radi. Dan yang keempat ialah Haziq bin Hairul Nizam. Lambai sikit Haziq. Ya, segak dan molek murid-murid kita hari ini dan terima kasih juga kepada anda yang menonton dari rumah. Okey Ustazah, apakah topik dan standard pembelajaran kita hari ini? Okey, boleh Ustazah terus mulakan? Boleh Ustazah, silakan. Hakim ya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Anak-anak murid semua sekali lagi bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin atau nama singkatan Ustazah Usrah dalam slot Sukses SPM 2022 dalam mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah kod 5228 di mana dalam slot ini kita akan membincangkan membincangkan format dan teknik-teknik menjawab bagi tajuk sejarah perkembangan perundangan Islam, salah satu tajuk bidang sejarah perundangan Islam. Tajuk pertama dalam tingkatan 4 pendidikan syariah Islamiah. Okey, jadi standard pembelajaran ada 6. Yang pertama sekali menyatakan pengertian perundangan Islam, yang kedua menerangkan maqasid perundangan Islam, yang ketiga menjelaskan prinsip dan keistimewaan perundangan Islam, yang keempat menghuraikan sejarah perkembangan dan sumber perundangan Islam pada zaman, ada 4 zaman, zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat, tabi'in dan tadwin. Standard yang kelima menilai kepentingan perundangan Islam dalam kehidupan dan standard yang terakhir merumuskan sejarah perundangan Islam untuk diamalkan dalam pelbagai situasi. Seterusnya kita pergi objektif pembelajaran bagi slot Sukses SPM 2022 pada hari ini ada 3 objektif. Yang pertama menyatakan 6 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk ini dan objektif yang kedua mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk sejarah perkembangan perundangan Islam ini dengan jelas, dan objektif yang ketiga murid-murid semua dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk sejarah perkembangan perundangan Islam ini dengan betul ya. Okey, kita pergi kepada subtopik. 6 subtopik yang ada dalam tajuk sejarah perkembangan perundangan Islam ini. Yang pertama ialah pengertian. Pengertian, kita ada 2 pengertian dalam tajuk ini. Yang pertama sekali adalah pengertian perundangan Islam dan yang kedua pengertian maqasid perundangan Islam. Jadi anak-anak murid semua kena hafal lah ya. Kemudian kita masuk kepada maqasid
perundangan Islam, apa dia maqasid perundangan Islam. Kemudian subtopik yang seterusnya, prinsip dan keistimewaan perundangan Islam, apa bezanya dengan perundangan yang bukan Islam. Kemudian subtopik yang keempat, sejarah perkembangan perundangan Islam dan sumber perundangan Islam dalam keempat-empat zaman. Kemudian kita lihat kepentingan perundangan Islam, dan subtopik yang terakhir adalah kepentingan sejarah untuk diamalkan dalam pelbagai situasi kehidupan. Kemudian kita pergi kepada subtopik yang utama, yang pertama ya, Hakim. Yang pertama sekali adalah kita lihat pengertian perundangan Islam ya. Pengertian perundangan Islam kita dapat lihat ada dua kategori ya, kategori bahasa iaitu jalan lurus yang menunjukkan pada kebaikan, yang kategori yang kedua pengertian daripada segi istilah iaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, iaitu yang ditetapkan ini maksudnya disyariatkan ya kepada umat manusia yang meliputi aspek akidah, syariah, akhlak dan peraturan-peraturan kehidupan yang perlu diyakini, dipatuhi dan diamalkan untuk memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita cakap pasal perundangan Islam, ialah kalau kita cakap pasal undang-undang ni biasanya yang kita faham adalah peraturan yang bertulis. Ya, peraturan yang bertulis. Tapi kalau kita cakap pasal perundangan Islam, dia adalah segala bentuk hukum hakam. Ya, walaupun dia tidak ada bertulis dalam sesebuah negara, tapi segala hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah. Dan kalau dalam bahasa Islam dia, dalam bahasa agama kita disyariatkan. Segala benda yang kita disyariatkan oleh Allah SWT kepada umat manusia, itulah dia perundangan Islam, dan meliputi segala aspek kehidupan. Dan daripada segi bahasa dan istilah ini, yang mana satu murid-murid kena tumpu. Sebenarnya kena tumpu dua-dua. Tapi kalau untuk sukses SPM, dia lebih mustahak untuk ditumpukan adalah dari segi istilah. Ya, kerana dia lebih panjang. Okey. Okey, pengertian yang kedua adalah maqasid. Ustaz dah cakap tadi kan, dia ada dua istilah yang perlu dikuasai dalam tajuk ini, pengertian perundangan Islam, dan yang kedua maqasid perundangan Islam. Dia dua ya. Dan maqasid perundangan Islam ni, maqasid perundangan Islam dia dalam bahasa Arab dia maqasid syariah nama dia. Ya, maqasid syariah. Maqasid syariah ni dia dari segi bahasa dia ada dua perkataan lah ya. Maqasid perkataan dia lain, syariah perkataan dia lain. Yang bahasa tu boleh baca sendiri, ustazah nak fokus pada istilah. Ya, jadi maqasid syariah ni daripada segi istilah maksud dia secara keseluruhannya, implisitnya maksudnya tujuan akhir untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan syariatnya di atas muka bumi, dan ia menjadi pedoman hidup umat manusia. Jadi maqasid ni sebenarnya dia lebih kurang kalau Hakim dengar, kalau anak murid dengar, dia macam lebih kurang macam maksud, betul tak? Betul. Kan maksud maksud dekat-dekat kan? Macam gitu-gitu kan. Dekat-dekat. Maqasid maksud. Jadi sebenarnya dia memang dia lah tu. Dia lah tu, kawan lah tu, sepupu lah tu kan. Jadi tujuan akhir. Maksud di situ maksudnya tujuan akhir untuk mencapai apa tujuan dia? Mencapai keredaan Allah SWT dengan melaksanakan, macam mana kita nak capai redha Allah? Dengan melaksanakan syariat di atas muka bumi ini selagi kita masih hidup, dan ia menjadi pedoman. Dia macam mana kita nak menjalani hidup ini dengan menjalankan perundangan Islam tadi untuk mencapai maqasid syariah. Ya, itu maksud daripada segi istilah. Okey. Jadi kita pergi kepada, jadi kita tengok pada subtopik pengertian tadi, kita tengoklah kalau soalan takrif pengertian maksud ni, dia jenis dia macam mana dekat dalam SPM ya. Jadi jenis item untuk subtopik pengertian, jenis dia adalah respons terhad. Maksud respon terhad ni murid-murid semua yang dekat Google Meet dengan yang dekat rumah, respon terhad maksudnya jawapan dia mestilah berdasarkan buku teks. Ya, jawapan tu mesti ambil daripada buku teks, jangan ambil daripada buku lain, jangan ambil daripada Google. Ya. Nanti kalau tak sama jangan salahkan ustazah kalau awak dapat tet. Ya. Okey, so konstruk kemahiran apa yang murid-murid perlu guna untuk jawab soalan takrif? Mengingat, kena hafal beb ya. Mengingat dan memahami, kena faham baru senang nak hafal ya. Jadi teknik untuk menjawab soalan subjektif untuk soalan takrif ni adalah jawab dalam bentuk perenggan. Ya. Jangan jawab dalam bentuk poin lah, dalam bentuk perenggan. Kemudian berikan maksud dari segi istilah. Ada dua tadi kan Hakim kan? Dia ada bahasa daripada istilah. Bahasa tu kalau dia tak tulis bahasa, jangan bagi maksud dari segi bahasa. Jangan bagi istilah terus.
Ya, jadi jangan ustazah mana satu ustazah istilah. Ya, dari segi istilah. Dan mesti ada semua kata kunci. Tadi yang panjang tu kan. Semua kena bagi. Tak ada diskaun, okey? Tak ada diskaun. Dibuat dalam satu ayat saja. Tak boleh poin kata kunci 1, poin 1, kata kunci 2 tak boleh. Dia mesti dalam semua full stop. Gitu ya tulisnya. Okey. So tips daripada ustazah, sebaiknya gunakan ayat buku teks. Confirm dapat markah. Kemudian buat latihan, padankan maksud dengan istilah untuk memudahkan murid-murid semua menghafal ya. Okey, jadi itu dia punya teknik lah ya. Jadi kita pergilah soalannya. Gitu kan. Ya, jadi untuk soalan takrif pengertian maksud ni seperti mana yang kita semua maklum, dekat syariat Islamiah ni dia ada 2 bahagian, ada 3 bahagian ya. Tapi dia ada 2 jenis, iaitu objektif berbagai bentuk dan subjektif ya. Jadi untuk objektif berbagai bentuk ni dia macam main-main tapi susah. Gitu kan. Okey, jadi untuk soalan isi tempat kosong ya, lengkapkan pernyataan berikut. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT atau disyariatkan kepada umat manusia yang meliputi aspek akidah, syariat, akhlak dan peraturan-peraturan kehidupan yang perlu diyakini, dipatuhi dan diamalkan untuk memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah maksud. Ceng. Siapa nak jawab? Anak murid ustazah kat Google Meet. Kalau tanya kat rumah kan mana pula? Okey, Radhi. Ya, silakan Radhi. Maksud dia ialah perundangan Islam. Perundangan Islam ke? Bukan maqasid ni, Radhi? Perundangan Islam, betul? Ya, saya pasti. Betul ke ustazah? Tengok ni, betul. Ya, betul. Tahniah Radhi. Ya, dapat 1 markah. Alhamdulillah. Ya, A+. Berharga 1 markah tu. Ya, okey. Kita pergi soalan yang kedua. Lengkapkan pernyataan berikut juga. Okey, maksud maqasid syariah ialah, apa tadi kan saya cakap tadi kan, maksud-maksud tu kan. Untuk mencapai keredaan Allah SWT dengan melaksanakan syariatnya di atas muka bumi dan ia menjadi pedoman hidup umat manusia. Okey, apa? Siapa nak jawab? Okey, Najwa. Saya Ustazah. Okey, sila Najwa. Maksud maqasid syariah ialah tujuan akhir untuk mencapai keredaan Allah dan dengan melaksanakan syariatnya di atas muka bumi dan ia menjadi pedoman hidup umat manusia. Ya. Sangat bagus. Mumtaz, Najwa. Tahniah, Yang Najwa. diingat tadi Ustazah cakap kan, tujuan akhir. Okey, kita pergi soalan berbentuk subjektif. Ini menggerunkan sikit ni. Betul. Ya, sebab markah dia pun 2. Jadi macam nak dapat markah 2 penuh ni tadi, semua kata kunci tu, semua kena masuk kat sini. Okey, kita nak tengok apakah pengertian perundangan Islam. Siapa nak jawab ni? Antara Haziq dengan Hesa. Okey, sila angkat tangan. Siapa? Tak nak angkat tangan pula. Mungkin Sarah ke ataupun Haziq, siapa yang nak bantu ustazah untuk bagi jawapan? Ataupun ada sahabat yang lain boleh bantu? Yelah, antara bukan Haziq atau Hesa pun tak apa. Laudy ke, Najwa ke, siapa boleh bantu? Okey, Ya, tu Haziq, dia silakan. Haziq. Mungkin lag kotnya. Mungkin ada masalah Perundangan sikit. boleh dengar? Boleh, Okey, silakan boleh. Haziq. Okey. Perundangan Islam ialah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah disyariatkan kepada umat manusia yang meliputi aspek akidah, syariah, akhlak dan peraturan-peraturan kehidupan yang perlu diyakini, dipatuhi dan diamalkan untuk memberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Mari kita tengok. Cukup ke tak? Ya, cukup. Ya, Cukup sifat jawapan betul, dia. cukup Ya. sifat. Okey. Jadi tengok Ustazah, contoh jawapan yang Ustazah bagi ni. Okey, pertama dia kena ada penyata jawapan yang warna Okey. merah ni. Kemudian tengok ni, semua kata kunci dia kena ada tadi. Warna biru ada 1 kata kunci, warna ungu ni kata kunci yang kedua, warna mustard ni kata kunci yang ketiga dan warna biru ni adalah warna royal blue ni adalah kata kunci yang keempat. Jadi kena Ya. lengkap baru dapat 2 markah. Okey, soalan seterusnya, apakah takrif maqasid syariah? Okey. Hesa boleh jawab Hesa? Okey, sila Hesa. silakan. Maqasid syariah ialah tujuan akhir untuk mencapai keredaan Allah dengan melaksanakan syariatnya di atas muka bumi dan ia menjadi pedoman hidup umat manusia. Okey, mari kita tengok. Ya, cukup sifat juga Ya, jawapan Hesa. tahniah, Tahniah 2 Hesa. markah, ya. Okey, jadi maqasid perundangan Islam ni dia ada 5, Luqman. Memelihara agama, hifzuddin, memelihara diri, hifzun nafs, memelihara keturunan dan kehormatan, hifzun nasab, memelihara harta, hifzul mal, memelihara akal, hifzul akal.
Jadi Ustazah dah bantu anak-anak murid di rumah membuat akronim ya, DNNMA. Okey. Din. Ya. Din. N, nafs. N yang kedua, nasab. Ya. M, mal. Akal. Jadi untuk mudah. Sebab dia untuk dia punya trail tu, ini dia punya penerangan ya. Perangan dia nanti pening baca sendiri. Okey. Jadi untuk senarai isi ni, dia respons terhad. Sebab tu Ustazah bantu dengan bagi akronim tadi supaya mudah nak hafal dan ingat jawapan. Sebab jawapan dia yang paling kritikal adalah untuk jawab bahagian A tadi. Sebab nampak di tempat kosong, tapi sebenarnya nak bagi jawapan tu susah. Ya, baik Ustazah. Kita nak rehat seketika. Boleh ke Ustazah? Boleh. Kembali selepas ni pastinya dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM